أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, tetamu Allah, rahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan Ummul Kitab kita yang pertama buat Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda, dan seterusnya kepada para sahabat baginda, seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita, seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita, seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sebelum kita nak mulakan kuliah kita pada malam ni, saya nak mengajak semua kita dapatkan Quran seorang satu naskah. Kita buka muka surat 562. Kita buka surah Al-Mulk, muka surat 562. InsyaAllah kita akan start dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu, insyaAllah. 562 surah Al-Mulk. Ustaz, Allah subhanahu. Okey, kita buka Al-Quran muka surat 562 surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Mulk dulu, kemudian kita akan teruskan dengan kuliah kita, insyaAllah. InsyaAllah kita akan baca sama-sama daripada belakang 562. Malam ni yang tak pernah baca surah Al-Mulk, dia akan baca surah Al-Mulk. Sekejap lagi kita akan tengok apa dia kelebihan surah Al-Mulk. 562. InsyaAllah kepada yang jarang-jarang baca surah Al-Mulk, insyaAllah lepas ni baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, insyaAllah.
Okey, kita akan baca sama-sama insya-Allah. 562. 5 dia buat nombor bulat. 6 dia buat nombor 7, 2 dia buat nombor 7 terbalik. Okey, semua dah jumpa dah? Insya-Allah kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah Ta'ala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis kerana rindukan kepada kita semua. Kita tanya balik diri kita, adakah kita membalas kerinduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1400 tahun Nabi rindu kepada kita semua. Adakah kita memperbanyakkan selawat sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ahya usunnati faqad ahabbani." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya ia mengasihi aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang kasih kepada aku, kata Rasulullah, maka dia akan duduk bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama muhasabah balik diri kita. Dalam masa sehari banyak mana kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak mana kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita semua sedar bahawa tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di hari akhirat nanti apabila kita dibangunkan, insan yang paling sibuk ketika berada di padang mahsyar nanti sudah pastilah Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak banyak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jaminan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Nabi sebut, barang siapa yang berselawat sekali ke atasku, maka Allah Ta'ala yang akan berselawat ke atas kamu sebanyak 10 kali. Sehingga kan ulama sebut, apabila Allah Ta'ala sendiri yang selawat ke atas kita, itu bermakna amalan selawat cukup besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita setiap hari kita leka. Kita selawat ke atas Nabi sehari kadang-kadang tak sampai pun 10 kali. Kita hanya berselawat ke atas Nabi hanya dalam sembahyang kita je. Tapi di luar solat kita tak selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi jaminan, siapa yang berselawat ke atasku sehari 10 kali, dia selawat pagi 10 kali, petang 10 kali, maka Nabi bagi jaminan, esok di hari akhirat nanti dia akan mendapat syafaatku, kata Rasulullah. Dan Nabi kata, barang siapa yang berselawat ke atasku sehari tak kurang daripada 1000 kali, maka kata Rasulullah, dia tidak akan meninggal dunia selagi mana Allah Ta'ala tak perlihatkan kepada dia syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli Muhammad. Bila kita nak selawat? Banyakkah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa akan jadi seandainya aku berselawat ke atasmu seharian, aku berselawat ke atas kamu ya Rasulullah?" Nabi kata, "Kalau demikian itulah kehendakmu," kata Rasulullah, "nescaya Allah Ta'ala akan menghilangkan segala perkara yang menduka citakan kamu. Dan Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosa kamu. Dan Allah Ta'ala akan pemudahkan urusan kita di dunia dan juga di hari akhirat nanti." Allahumma salli Muhammad. Sehingga kan ulama sebut, kalau kita naik kenderaan sambil berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jalan-jalan yang kita lalu tu sambil kita berselawat, maka jalan-jalan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli Muhammad. Tapi berapa ramai kita bila naik kenderaan lupa, yang syok kita menyanyi lagi sakan tu ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, marilah kita sama-sama perbaiki balik diri kita. Yang tak pernah baca surah Al-Mulk, mari kita baca tiap-tiap malam. Sebab tu kuliah saya, sebelum nak mula kuliah, saya akan baca dulu surah Al-Mulk.
Sebab duk tahu dah, balik lagi dan buka TV ya, tengok-tengok Gegar Vaganza. Ada lagu, ada lagi. Dia dah kira ada lagu, ada lagi. Dia tak fikir bila dia nak mati. Siapa yang tahu kata dia nak mati bila angkat tangan? Nak bagi RM2. Siapa pun tak tahu. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, apabila tibanya ajal kematian seseorang, maka Allah Ta'ala tak tangguh lagi dah. Tak tangguh dah. Sebab tu nak mati bukan syarat kena tua dah. Nak mati bukan syarat kena sakit dah. Bercambah orang yang mati, yang tak sakit tiba-tiba mati. Macam hari ini kita duk takut dengan wabak Covid. Tiba-tiba mati 3 orang dalam kereta. Pasal apa? Pasal tidur dalam kereta buka aircon. Rupanya buka aircon dalam kereta bahaya juga daripada Covid ni. Ada orang daripada dulu tak pernah main masjid, lah pun tak main. Tanya pasal apa tak main masjid? Oh, Covid. Yang heran, boleh heret anak-anak sampai hadut dalam duit tu, bawa pergi supermarket. Oh, supermarket tak ada Covid kot. Tapi nak main masjid, Allahu Akbar. Sebab tu tahniah ibu ayah sekalian, kerana berjaya mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Walaupun dalam keadaan Covid, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak uji kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak uji sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Rupa-rupanya kita ni memang takut sungguh ke Allah. Takut sungguh ke Allah. Sebab tu ulama bimbang kalau kita ni terjebak dengan syirik khafi. Syirik jali ni duk tahu dah, yang sembah selain daripada Allah. Cuma ulama bimbang kok kita ni terjebak dalam hati kita syirik khafi. Syirik yang mana dalam diri kita dan takut lagi, lebih takut daripada Allah daripada takut kepada makhluk. Dia takut kepada makhluk lebih takut daripada Allah. Hal ini yang ulama bimbang. Sebab tu ulama dia ajak kita ilmu tauhid. Nak ajak kita supaya kita faham sungguh-sungguh bila mai musibah macam ni, apa yang kita kena buat. Hadirin, hadirat rahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam surah Al-Mulk, Nabi bagi jaminan, siapa yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari, maka esok dalam kubur esok dia akan terselamat daripada fitnah kubur. Subhanallah. Rupanya pesanan-pesanan wasiat Rasulullah tinggal kat kita cukup banyak. Nabi kata nak selamat daripada fitnah kubur, banyakkan membaca surah Al-Mulk tiap-tiap hari. Baca surah Al-Mulk. Allahumma salli Muhammad. Duk heran masuk kubur esok kena siksa pasal apa? Tengok-tengok surah Al-Mulk pun tak pernah baca. Dan tempat saya berkuliah, daripada awal baca surah Al-Mulk ada yang merangkak dan sebagainya. Hari ini laju, kadang-kadang potong saya. Subhanallah, tabarakallah. Sebenarnya Quran ni bila kita baca selalu subhanallah. Sebab tu ulama kata kalau kita tinggal Quran sehari, maka seolah-olah kita tinggal Quran tu seminggu. Kita tinggal seminggu Quran tak baca, seolah-olah kita tinggal sebulan. Siapa yang tinggal sebulan, dia seolah-olah tinggal setahun. Siapa yang tinggal setahun, dia nak baca balik tak boleh baca lah. Allahumma salli Muhammad. Sebab tu beruntung orang yang baca Quran. Esok di hari akhirat nanti dia boleh bagi syafaat kepada kita. Samalah surah Al-Mulk kata Rasulullah. Siapa yang baca surah Al-Mulk, tiba-tiba si pembaca dimasukkan ke dalam neraka, maka surah Al-Mulk akan berhadapan dengan Allah, minta kepada Allah supaya diberikan syafaat, dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. 30 ayat je kita baca. Sebab tu saya tak kira kalau orang kata tak boleh baca Quran, ustaz ni Covid kena cepat baca, kena cepat-cepat buat kuliah. Kena baca dulu. Duk tahu dah balik lagi tak baca. Dia buka-buka wrestling tu mana dah ada.
Mu apa al-mu dah. Tak baca dah. Subhanallah tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dalam tazkirah saya pada malam yang mulia ini, saya nak sebut ada 5 penyesalan bagi orang yang meninggal dunia. Orang yang mati ni dia ada penyesalan dia. Sebab tu nak mati ni tak ada syarat. Mai cukup masa je kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itulah duk rasa menyesal, ya Allah, pasal apa aku waktu hidup atas dunia dulu tahajud aku tak buat. Allahu akbar. Hidup atas dunia dulu pasal apa aku tak sedekah. Ulama sebut ada 5 penyesalan utama bagi orang yang lepas meninggal dunia. Yang pertama kata ulama, orang yang lepas dia mati, pertama sekali dia rasa menyesal pasal apa? Pasal hidup atas dunia dulu dia tak sedekah. Hak ni nombor 1. Dia duk rasa, ya Allah, pasal apa aku hidup dulu aku tak sedekah, ya Allah. Duit beratus-ratus ribu dalam bank tapi tak sedekah. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata pada waktu subuh akan turun 2 malaikat. Pada waktu subuh turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Rupanya kita ni kalau nak rezeki banyak, sedekah pada waktu subuh. Kata ustaz, kami subuh pun tak jaga. Selamat hari raya maaf zahir batin. Kalau tak bangun, bila lagi nak start bangun? Kita kadang-kadang macam-macam alasan kita. Esok di hari akhirat duk menyesal di hadapan Allah. Pasal apa? Pasal hidup atas dunia dulu lebih banyak tidur daripada jaga. Tidur kita banyak. Duduk dalam kuliah lena-lena. Dia kita terlampau tenang. Duduk dalam kuliah boleh lena lagi. Allahu akbar. Punya banyaknya tidur kita. Sedangkan Nabi SAW tidur malam berapa jam dah? Menangis tengah malam, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu amalan orang yang bangun melakukan solat tahajud tiap-tiap malam. Sebab Nabi kata solat yang lebih afdal selepas solat fardu ialah solat malam. Solat malam ni solat apa? Solat tahajud. Sedangkan ada orang tanya, orang tanya saya, ustaz, amalan apa yang nak buat nak bagi jadi baik ni? Kami kalau boleh nak jadi baik dah ustaz. Maka amalan yang pertama sekali bila kita nak jadi baik, kena solat tahajud. Hak tu lah. Sebab orang yang solat sunat tahajud, Allah Ta'ala akan jaga akhlak dia. Dan orang yang solat tahajud, bila dia bercakap, maka kata-katanya menjadi hikmah. Bila dia nasihat orang mudah dengar nasihat dia. Ni hebat solat tahajud. Kita tengok bagaimana seorang insan yang cukup hebat, walaupun dia tak dilahirkan lagi pada waktu itu, tapi Nabi SAW pernah menyebut namanya. Nabi kata suatu hari nanti kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja sebaik-baik raja, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Dia tak dilahirkan lagi. Waktu Nabi duduk gali parit sebelum berlakunya perang Khandaq, Nabi kata suatu hari nanti kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja sebaik-baik raja, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Lepas beratus tahun barulah berlakunya pembebasan kota Konstantinopel. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih ni? Sampai Nabi sebut nama dia. Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel pada hari Khamis. Esoknya nak solat Jumaat. Dia nak cari dalam kalangan tentera dia untuk jadi imam solat Jumaat. Dia tanya 3 soalan. Soalan yang pertama dia tanya kepada tentera dia,
Siapa yang pernah tinggal solat fardu walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok tentera dia seorang pun tak duduk. Allahu Akbar. Tentera dia ada 150,000 lebih tentera dia. Seorang tak duduk. Cuba pergi tanya tentera kita. Tak ada seorang pun tak duduk. Pakai duduk habis. Termasuk hak duk cakap. Dia tanya soalan yang kedua. Siapa yang pernah tinggal solat sunat rawatib walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Separuh tentera dia duduk, separuh lagi berdiri. Dia tanya soalan yang ketiga. Siapa yang pernah tinggal solat sunat tahajud walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia semua duduk kecuali dia seorang sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Kekuatan kita umat Islam duduk tentu. Kita kalau nak jadi insan yang paling disayangi oleh Allah, duduk tentu. Sebab Nabi kita tak pernah tinggal solat sunat tahajud. Tapi kita terkejut. Terkejut bangun, kadang-kadang terkejut sebab kencing manis. Mangkit kencing cong, lepas tu tidur balik. Apa salahnya kita ambil ya sembahyang kita solat? Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, kamu tengoklah hamba-hambaku yang bangun pada tengah malam, pada saat tidak ada seorang pun melihat mereka kecuali aku, kata Allah. Nescaya aku sedang siapkan bagi mereka tempat kediaman kehormatanku, iaitulah syurga. Rupanya bangun tengah malam ni amalan ahli syurga. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu orang yang solat tahajud, dia ada masalah terang mana pun, Allah Ta'ala akan bantu atasi masalah dia. Tak usah bimbang. Allah Ta'ala sendiri yang akan selesaikan masalah dia. Dan orang yang solat sunat tahajud di hari akhirat nanti, dia akan mendapat buku catatan amalan dia dengan tangan sebelah kanan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah contoh teladan yang dibawa oleh baginda Nabi untuk kita semua. Sebab tu hari ini kita jadi lemah. Kita jadi lemah. Kita sama-sama kita bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Pasal apa? Di antara penyebabnya kata ulama, sebab kita tinggal solat subuh berjamaah. Kita tinggal solat subuh berjamaah setiap pagi. Kita tinggal. Kita duk rasa tak ada apa. Kawan saya pernah pergi ke Palestin. Dia sebut orang Islam Palestin pernah cerita kepada dia. Dia kata orang Islam Palestin pernah berkata kepada tentera Yahudi, laknatullah. Orang Islam kata, wahai tentera Yahudi, laknatullah, Nabi kami dah bagi tahu kepada kami, satu hari nanti kamu tak boleh lagi bersembunyi daripada kami. Bila kamu sembunyi saja balik tembok, tembok akan panggil kami orang Islam, lalu pada waktu itu kami akan pergi bunuh kamu pada waktu itu. Kecuali satu pokok, namanya pokok gharqad. Pokok ni berduri. Maka kalau orang Yahudi sembunyi balik pokok ni yang tak bagi tahu. Tempat lain semua bagi tahu. Tiba-tiba tentera Yahudi kata apa kepada orang Islam? Kami tak rasa takut kepada umat Islam. Kami tak rasa gemetar kepada umat Islam selagi mana kamu tak penuhi rumah-rumah ibadah kamu pada waktu subuh seperti mana solat Jumaat. Tu dia duk tentu. Patutlah mereka tak rasa gerun pun dengan kita. Allah Ta'ala nak tolong ke mana? Kita sendiri tak mau tolong. Subuh tak pernah jaga. Picit tengok kawan-kawan kita daripada muda sampai ketua, tak pernah solat subuh berjamaah. Esok mati, esok Allah Ta'ala tanya nak jawab apa? Allahu Akbar. Hidup sampai 60, 70 tahun, cek-cek balik semayang fardu subuh berjamaah, cek-cek balik tak sampai sebulan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita jadi lemah.
Nabi SAW berdoa 1400 tahun yang lalu. Nabi berdoa, Ya Allah, Engkau berkatilah umat-umatku yang bangun pada waktu subuh. Sebab tu orang tak jaga subuh, dia tak dapat keberkatan daripada Allah. Tak ada. Dia jaga tu, bila dia terlepas subuh, dia akan rasa malas. Allah tak tahu nak apa. Kita gerak dia, bangun daripada bilik dia, keluar tidur depan ruang tamu pula. Sekali kita gerak pula, dia masuk dapur, selongkak, makan-makan, tidur tepi tonggeng. Sekali gerak pula, keluar daripada dapur, pergi tidur tepi tu sampah. Sekali gerak pula, masuk bilik ayak, tak mandi-mandi lagi. Buat apa? Isap rokok pula. Pasal apa? Pasal dia jadi malas. Pasal dia tak dapat keberkatan bangun pada waktu pagi. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu tadi saya mulakan dengan membaca surah Al-Mulk. Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata setiap kali lepas baca Quran berdoa kepada Allah. Sebab di antara doa yang cukup mustajab ialah doa selepas membaca Al-Quran. Dan doa yang mustajab lagi pada waktu bila? Di antara azan dan iqamah. Tapi waktu tu kita sibuk Hollywood. Padahal waktu tu mustajab doa. Hadirin rahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tengok penyesalan yang pertama bagi orang yang meninggal dunia. Yang pertama, iaitulah waktu hidup atas dunia dia tak sedekah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, biarlah kita mati, kata Imam Ghazali, tetapi bila kita mati, biarlah pahala kita berjalan. Jangan, kata Imam Ghazali, bila kita mati, tiba-tiba pahala kita juga mati, tetapi yang berjalan adalah dosa-dosa kita. Na'udzubillah min zalik. Hak ni kita takut. Esok di hari akhirat, kata Rasulullah, bila kita tiup sangkakala yang kedua kita akan dibangunkan di padang mahsyar, maka pada waktu itu, kata Rasulullah, manusia ni ada macam-macam jenis ragam. Dan bila kita jaga saja di padang mahsyar esok, maka kata Nabi, kita akan rasa lapar yang amat sangat. Lapar, kata Rasulullah, lapar yang tak pernah kita rasa waktu kita hidup atas dunia dahulu. Kemudian kita rasa dahaga, kata Rasulullah, dahaga yang tak pernah kita rasa waktu kita hidup atas dunia dahulu. Kita dibangunkan dalam keadaan bertelanjang, kata Rasulullah, dalam keadaan kita tak pernah bertelanjang waktu kita hidup atas dunia dahulu. Kita akan dibangunkan dalam keadaan yang tidak tenang, yang tidak tenteram pada waktu itu. Dan letih pula, letih yang amat sangat, letih yang dia tak pernah rasa waktu dia hidup atas dunia dahulu. Maka Nabi pesan kepada kita, siapa yang nak makanan di hari akhirat esok, kata Rasulullah, banyakkan sedekah makanan waktu hidup atas dunia ni. Banyakkan sedekah makanan. Siapa yang nak minuman di hari akhirat nanti, bila dibangunkan di padang mahsyar, maka banyakkan sedekah minuman waktu hidup atas dunia ni. Dan siapa yang nakkan pakaian waktu berada di hari akhirat nanti, maka hidup atas dunia ni lah banyakkan sedekah pakaian. Sebab orang yang ada pakaian di padang mahsyar esok ada 4 orang. 4 orang ni ada pakaian di padang mahsyar esok. Lain pada tu tak ada. Yang pertama siapa dia? Iaitulah golongan para nabi dan rasul. Ada pakaian. Yang kedua ialah wali-wali Allah. Ada pakaian. Yang ketiga ialah orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya nak pesan, dalam hati kita ni bagi ada azam kita, nawaitu kita untuk mati syahid pada jalan Allah. Sebab Nabi kata orang yang mati dalam keadaan tidak ada niat, cita-cita untuk mati syahid pada jalan Allah, maka matinya ia dalam keadaan munafik. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Dan yang keempat, kata ulama, orang yang ada pakaian di padang mahsyar, siapa dia? Iaitulah orang yang waktu hidup atas dunia dia sedekahkan pakaian. Masa dan peluang ada lagi, sedekahkan pakaian.
Dengar kata anak-anak kita, sahabat-sahabat kita di Syria memerlukan pakaian sejuk, kita sumbangkan. Nawai itu kita semata-mata kerana Allah nak bagi pakaian kat mereka sebab musim sejuk. Kesian kat mereka. Hadirin rahmati Allah sekalian. Dan sedekah juga akan melapangkan kubur kita dalam kubur esok. Dengan bersedekah. Dengan bersedekah akan menyihatkan tubuh badan kita, kata Rasulullah. Orang yang berubat tak lega, banyakkan sedekah. Berubat tak lega-lega, banyakkan sedekah. Yang kedua, kata ulama, orang yang menyesal selepas meninggal dunia. Siapa dia? Iaitulah orang yang tidak mahu mendengar nasihat. Siapa dia orang yang tak mahu dengar nasihat? Orang yang hidup atas dunia, dia tak mau main mengaji, tak mau duduk dalam majlis ilmu. Dia main tu elok dah, main semayang berjamaah elok dah, tapi balik pula dah. Allahu Akbar. Sebab tu ulama kata bahayanya orang yang tak belajar ni. Bila dia buat amal ibadah dalam keadaan jahil, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang kita takut. Berbanding dengan orang yang belajar, walaupun dia buat amal ibadat tak apa nak betul, tapi Allah Ta'ala terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam kategori sedang belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa ramai orang yang tak suka dah dalam bab-bab mengaji ni. Yang duk main tu kadang-kadang tengok orang tu. Hak lain selamat hari raya, maaf zahir batin. Tanya balik buat apa? Dia tak balik tengok berita tak? Dia tak tengok COVID berapa tu. Dia duk kira COVID lagi. Sebab tu beruntung orang yang main mengaji ni. Sebab Nabi kata may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Nabi kata seandainya Allah Ta'ala inginkan seseorang itu menjadi baik, Allah Ta'ala buat macam mana? Allah Ta'ala bagi faham agama. Jadi baik. Kita masalah kita tak faham agama, nak jadi baik ke mana? Orang cerita kok ni, kita pergi kono kok ni, pakai kepala otak kita. Asyik nak berlawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama, orang yang berilmu itu, kata ulama, tetap akan menjadi kekasih Allah walaupun dia seorang ahli maksiat. Berbanding dengan orang yang jahil itu, kata ulama, dia tetap akan menjadi musuh Allah walaupun dia seorang ahli ibadah. Maksud dia apa dia? Orang yang ada ilmu, dia tetap akan menjadi kekasih Allah walaupun dia seorang ahli maksiat. Pasal apa? Pasal orang yang ada ilmu, dia tahu tak cara nak bertaubat? Dia tahu cara nak bertaubat kepada Allah. Dan orang yang ada ilmu, dia tahu tentang hak-hak Allah. Makna kata tak rosak akidah dia. Sebab itu Allah Ta'ala dia tak heran sangat dengan orang yang buat maksiat ni. Allah Ta'ala tak heran sangat. Yang Allah heran apa dia? Yang Allah heran dia duk buat maksiat tapi tak bertaubat kepada Allah. Sebab tu bila kita duk cek balik, pasal apa aku ni takut sangat nak mati? Ya. Pasal apa aku ni takut sangat nak mati ni? Rupa-rupanya kita ni banyak dosa dengan Allah. Ulama kata macam kita lah, kalau kita bergaduh dengan isteri kita, bila nak balik rumah tu rasa seronok. Tu rasa semak perut ke mana tu. Kalau boleh tak balik pakai duduk kedai kopi tu. Sebab kita ada dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu esok di hari akhirat, orang yang banyak dosa, dia akan tunduk kepala dia di hadapan Allah. Dalam surah Sajdah, setiap pagi tu imam duk baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, sungguh ngeri pada hari itu, kata Allah, kamu akan tengok orang-orang yang banyak dosa ni akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk tunduk, tak berani angkat kepala dah. Macam kita lah, kata ulama, kalau kita ada buat salah dengan mak dan ayah kita, kita duk cakap kita duduk depan mak ayah kita, duk tunduk tu, tak berani angkat kepala dah. Ini kan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, duk tunduk kepala, ya Allah, takut sungguh. Dan pada waktu itulah orang yang banyak dosa ni berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah kami dah dengar dah ya Allah jerit hilal tawa ahli-ahli syurga. Hari ini ya Allah kami telah mendengar jeritan-jeritan ahli neraka ya Allah. Farji'na na'mal salihah, kembalikanlah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh dah ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya kami pada hari ini ya Allah, kami yakin sungguh dah ya Allah. Allahumma salli Muhammad. Waktu tu tak ada apa dah. Sebab tu waktu hidup ni lah peluang kita. Sebab Allah Ta'ala tak tengok sangat di awal kehidupan kita, tetapi yang Allah Ta'ala nak tengok di hujung kehidupan kita. Sebab tu tak usah bimbang. Kalau kita banyak dosa, tak usah bimbang. Start pada malam ni, aku nak start bangun malam lah. Kalau kita banyak tinggal semayang, qada balik semayang kita. Ni semayang kita pun duk berlambak huk lagi, tak qada lagi. Duk kalut, duk tengok drama perempuan tanpa dosa. Drama habis 2 minggu dah, dia duk teriak tak habis lagi. Punya sedih. Oh, dia takut gambar tu tak boleh. Kan? Gambar habis dah, drama tu habis dah 2 minggu, dia duk teriak di rumah tak habis lagi. Mangkuk hayun sungguh. Yang baca Quran haram tak teriak. Punya kerasnya hati. Hadirin dan rahmati Allah sekalian. Yang ketiga, penyesalan bagi orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, iaitulah menyesal sebab waktu hidup atas dunia dulu dia tak solat. Ataupun kata ulama, dia solat dah, tapi dia menyesal sebab ada lagi solat yang dia tinggal. Di antaranya solat sunat tahajud, di antaranya solat sunat qabliyah subuh. Nabi cukup marah kat kita kalau kita tinggal solat sunat qabliyah subuh tiap-tiap pagi. Nabi kata, siapa yang solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Maknanya orang yang sembahyang sunat qabliyah subuh tiap-tiap pagi, makna kata dia jutawan akhirat. Allahu akbar. Jutawan. Subhanallah. Sebab Nabi kata lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Tapi setengah orang dia main awal tu, dia tak mayang. Dia pergi duk baca papan tanda di luar. Daripada awal sampai habis, dia takut tunggu orang qomat. Esok duk menyesal, ya Allah, awak aku tak sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat ni, kalau tak larat berdiri, buat apa? Duduk. Macam tahajud, kalau tak larat berdiri, buat apa? Duduk. Kalau tak larat juga nak sembahyang diri duduk tak larat, sembahyang atas motor. Sebab ulama kata sembahyang di atas kenderaan, sembahyang sunat di atas kenderaan yang berjalan tidak wajib menghadap kiblat. Tapi syarat kenderaan kena berjalan. Sambil naik motor sekali nak balik lagi, buat sembahyang witir siap-siap. Sebab sembahyang witir kena buat tiap-tiap malam. Witir kena buat tiap-tiap malam, bukan setahun hanya sekali. Ada aku witir Ramadan. Nampak tak kita duk tinggal sembahyang sunat punya banyak. Sembahyang witir kena buat tiap-tiap malam. Allahu akbar.
Solat witir paling panjang berapa rakaat? 11. Paling pendek satu. Tak larat berdiri, duduk. Buat selamat hari raya maaf zahir batin. Termasuk adu cakap ni, saat buat saat tak buat. Sebab tu kita minta supaya istiqamah. Lagi semayang apa dia tinggal? Semayang sunat duha pun tak buat juga. Allahu Akbar. Rugi sungguhlah. Nabi pesan kepada Abu Hurairah, Nabi kata waktu hidup atas dunia ni, 3 benda ni jangan tinggal. Yang pertama, berpuasa setiap bulan pada hari putih 13, 14 dan 15. Yang kedua, kata Rasulullah, jangan tinggal solat sunat duha 2 rakaat. Solat sunat duha paling panjang berapa rakaat? 12. Paling pendek 2. Dan sebelum tidur, kata Rasulullah, jangan tinggal solat sunat witir. Ini Nabi pesan. Walaupun ada setengah ulama kata seelok-eloknya solat sunat witir ni buat pada tengah malam lepas kita buat semayang sunat-sunat yang lain. Hak tu semayang. Amalan-amalan yang lepas semayang. Yang Nabi kata siapa yang semayang sunat, yang semayang subuh dan maghrib, Nabi kata lepas semayang subuh ataupun lepas semayang maghrib, jangan lagi rongkai kaki kita. Biar duk sat, kalau pacak tu pacak sat. Semayang subuh dan maghrib. Kemudian jangan bersembang lagi, kata Rasulullah. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setengah orang bagi salam tu duduk sila terus. Dia takut lenguh. Sabar sat. Waktu bila? Subuh dengan maghrib. Nabi kata siapa yang baca 10 kali, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada dia 10 pahala. Allah Ta'ala angkat darjatnya 10 darjat, dan Allah Ta'ala hapuskan dosanya 10 dosa. Dan Nabi kata setiap kali lepas semayang maghrib dan maghrib dan subuh, jangan lupa untuk membaca Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Nabi kata siapa yang baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar setiap kali lepas semayang maghrib, lepas semayang subuh, kalau dia mati pada waktu malam, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Siapa yang mati pada waktu siang lepas semayang subuh, dia baca Allahumma ajirna minan nar berapa kali? 7 kali. Kalau dia mati pada waktu siang, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Dan Nabi kata siapa yang baca ayat kursi sekali setiap kali lepas solat fardu, kata Rasulullah, dia baca ayat kursi sekali lepas semayang, lepas solat fardu, maka Nabi kata jarak dia dengan syurga adalah kematian. Tapi berapa orang yang baca? Samalah dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Surah tu panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Ada setengah orang kata panjang, Ustaz. Dia kata 2 kali ahad baru berhenti. Kan? Betul panjang surah. Surah Al-Ikhlas, pasal apa nama dia Al-Ikhlas? Padahal surah dia pendek. Maknanya kalau kita tak ikhlas, boleh baca? Boleh baca tak? Kali ni pun tak baca lagi. Saya pun tak sat pun baca. Padahal kata Nabi, surah Al-Ikhlas ni di antara surah yang boleh memberi penawar pada diri kita. Kata ulama, siapa yang baca surah Al-Ikhlas setiap kali lepas semayang, dia baca 3 kali, maka dia akan menjadi antibiotik dalam badan kita. Dia akan merawat penyakit rohani dan penyakit jasmani. Baca 3 kali setiap kali lepas semayang. Kemudian siapa yang baca 10 kali surah Al-Ikhlas, maka Allah Ta'ala siapkan dalam syurga satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 kali ya. Sambil duduk jalan 10 kali itu sah. Tapi berapa ramai yang boleh baca nama Al-Ikhlas? Kalau tak ikhlas, tobat tak boleh baca. Selamat hari raya maaf zahir batin, pakai tak baca. Kemudian yang keempat, penyesalan bagi orang yang meninggal dunia.
Iaitulah waktu dia hidup atas dunia, dia memutuskan tali silaturahim. Sebab tu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang selagi mana dia tak kasih kepada saudaranya lebih daripada dia kasih akan dirinya sendiri. Ini kita kena jaga, persahabatan kita masing-masing. Jaga. Mudah-mudahan kita dapat mengekalkan silaturahim kita sehinggalah kita meninggal dunia. Dan yang terakhir sekali, penyesalan bagi orang yang meninggal dunia, iaitulah waktu hidup atas dunia dia tidak berdakwah. Dia tak ajak orang untuk melakukan kebaikan. Dia ada ilmu tapi dia tak sampaikan. Esok dia rasa rugi, ya Allah. Dia rasa pasal apa lah, aku dulu ni tak ajak orang buat baik. Sebab itu kita, kerja kita ajak orang buat baik. Yang nak bagi hidayah siapa dia? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam yang mulia ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua. Dan kita kena ingat bahawa setiap amalan yang kita buat waktu kita hidup di dunia ni, semuanya akan mempengaruhi keadaan kita waktu kita berada di hari akhirat nanti. Sebab tu kalau kita nak jiwa kita tenang, Nabi kata pada 2 malam hari raya, buatlah amal ibadat pada malam raya tu. Mudah-mudahan kita dibangunkan di padang mahsyar esok, jiwa kita tenang. Tapi raya dah mai berapa kali dah dalam hidup kita. Malam raya tu lah yang paling sibuk sekali. Padahal kita tak pernah pun menghidupkan 2 malam, iaitulah pada malam hari raya Aidilfitri dan malam hari raya Aidil Adha. Malam tu lah kita duk kalut bakar lemang, sehingga kan kita Quran tak baca dah malam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Keampunilah dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan solat dengan sengaja, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa mata kami, ya Allah. Keampunilah dosa telinga kami, ya Allah. Keampunilah dosa lidah kami, ya Allah. Keampunilah dosa tangan kami, ya Allah. Keampunilah dosa hati kami, ya Allah. Keampunilah dosa perut kami, ya Allah. Keampunilah dosa kemaluan kami, ya Allah. Keampunilah dosa kaki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, Kau tak ambil nyawa kami pada saat kami sedang melakukan maksiat kepadamu, ya Allah. Bahkan Kau beri peluang kepada kami hingga ke saat ini, ya Allah, untuk kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami, ya Allah. Berkatilah
Selamatkanlah kami ya Allah, bebaskanlah kami ya Allah daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua ya Allah amat berjasa buat kami ya Allah, sehingga kami dapat mengenal-Mu ya Allah dan kami dapat taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami ya Allah sedang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Kau permudahkanlah urusan mereka ya Allah di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami ya Allah sedang berada di alam barzah-Mu ya Allah, Kau selamatkanlah mereka berdua ya Allah daripada fitnah kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketemukanlah kami ya Allah dengan kedua ibu bapa kami ya Allah sewaktu berada di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak jiran kami ya Allah, jadikanlah anak-anak sahabat-sahabat kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, yang akan mengkafankan kami ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami ya Allah, yang akan mengkebumikan kami ya Allah, yang akan mentalqinkan kami ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami ya Allah apabila kami sudah tidak ada lagi ya Allah di atas muka bumi-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepada-Mu ya Allah. Dalam masa yang sama ya Allah kami amat kasih dan rindu kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau izinkanlah kepada kami ya Allah untuk melihat-Mu ya Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau izinkanlah kepada kami ya Allah untuk melihat wajah yang mulia ya Allah, wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkan kami ya Allah membalas kerinduan kami ya Allah terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah yang telah merindui kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berjanji ya Allah pada malam ini ya Allah dalam hati kami ya Allah tidak ada lagi insan yang paling kami sayang dan kami rindu ya Allah kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, kerana kami sedar ya Allah tidak sempurna iman kami ya Allah selagi mana kami tak sayang kepada Rasulullah lebih daripada kami sayang kedua ibu bapa kami ya Allah, lebih daripada kami sayang anak pinak kami ya Allah, lebih daripada kami sayang akan sekalian manusia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah segala penyakit ya Allah yang terdapat di tubuh badan kami ya Allah untuk memudahkan kami ya Allah melakukan amal ibadah kepada-Mu ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah, panjangkanlah usia kami ya Allah, basahilah lidah kami ya Allah dengan membaca Al-Quran ya Allah, dengan selalu menyebut nama-Mu ya Allah dan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, Engkau angkatkanlah wabak COVID-19 ini ya Allah, angkatkanlah wabak COVID-19 ini ya Allah, angkatkanlah wabak COVID-19 ini ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami penawar untuk mengubatinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kampung kami ya Allah, berkatilah penduduk kampung kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati sahabat-sahabat kami ya Allah, bukakanlah hati jiran-jiran kami ya Allah agar mereka dapat datang ke rumah-Mu ini ya Allah untuk solat berjamaah bersama-sama ya Allah dan duduk bersama-sama dalam majlis ilmu-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.